Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, tuan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi setelah orang kata sekian lama lah tak bertemu. Saya boleh tersesat tadi ni, masuk taman cari surau tak jumpa, lajak patah balik ni, rasa lajak jauh ni. Ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat bersama. Mai tengok pun kapek pun baru, mai sekali berubah tu kira alhamdulillah lah. Kan ada orang kata islah. Dan insya-Allah tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, pada pagi ni saya diminta oleh cikgu untuk kita berbincang ataupun kita bermunaqasyah ataupun kita berkongsi satu kitab yang sangat terkenal, iaitu kitab yang bernama, yang dibawa oleh, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, yang namanya Bahrul Madi. Biasa dengar dulunya Bahrul Madi ni, kalau sebelum awal 90-an yang famous duk bawa kitab ni yang Fadil Ustaz Syamsuri. Kalau dia baca memang hebat, subhanallah. Kita pun tahu macam mana Ustaz Syamsuri cerita. Dan Bahrul Madi ni, tuan-tuan, ibu bapa sekalian, apa maksud Bahrul Madi ni? Bahrul Madi ni apa maksud dia? Bahrul Madi ni, bahrun, biasanya bahrun. Bahrun ni apa dia? Bahrun. Ini apa dia bahrun? Lautan. Kopi lah apa dia pun. Lautan. Lautan. Itu laut. Laut, bahrun. Mazi. Ayat Mazi. Biasa dengar ayat Mazi? Biasa dengar? Pelik nama kitab ni. Kitab 18 SX kah? Bukan. Syekh kita ni yang bernama Syekh Muhammad Syekh Idris Al-Marbawi ni nak bagi tahu lautan Mazi ni makna kata betapa seronoknya orang yang menuntut ilmu, antaranya pengarang ni sendiri yang bernama Syekh Idris Al-Marbawi ni, nak kata seronoknya cerita ni, sampai seronoknya berbicara tentang kitab ni, syahwat sampai Mazi tu keluar. Nak bagi tahu seronok bila Mazi ni, tuan-tuan, ibu bapa sekalian, Mazi ni dia keluar daripada apabila kita rasa seronok. Kita rasa seronok. Jadi ulama ni macam Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ni, kita tahulah selain daripada kitab dia lain, beliau juga mengarang kamus yang bernama Idris Al-Marbawi, kamus Al-Marbawi. Jadi Bahrul Mazi ni nak habaq kata seronoknya karang sampai teradu kegerahan ulama-ulama dan orang yang menuntut ilmu tentang Bahrul Mazi ni. Subhanallah, cukup seronok sampai tahap mendatangkan tak ada dah
nak paling kepada isteri, tak ada dah nak paling kepada perempuan, tak ada dah nak paling kepada dunia ni, melainkan khusyuk dan seronoknya untuk menuntut ilmu dan menulis kitab yang dinamakan Bahrul Madi. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, begitulah ulama kita dahulunya. Yang nama pengarang ni Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ni seorang ulama Malaysia. Syekh Idris Al-Marbawi ni orang Melayu. Orang Arab di Mekah dia tak panggil Melayu, dia panggil orang Jawi. Kita panggil Jawi lah. Kita tak panggil Jawi, kita panggil Melayu. Tapi sebelah di belah, kalau pergi ke Mekah, kita dengar orang Arab dipanggil Jawi, orang Jawi. Jadi Syekh Muhammad Idris Marbawi ni asalnya lahirnya, beliau lahir di Mekah. Kalau dalam kisah beliau ni, beliau lahir di Mekah. Tapi setelah tu dilahirkan pada tahun 10 Mei 1896 Hijrah. Mana kata 1896, Allahumma salli alaihi wasallam, 1896, lah ni dah 2013. Lama lah. Kurun yang ke berapa? Sampai 19. Kurun yang ke 19. Tapi umur beliau ni, Allahumma salli alaihi wasallam, panjang. Umur beliau ni panjang, meninggalnya pada tahun 1989 dan dapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Anugerah tokoh Ma'al Hijrah pada ketika tu. Lepas tu tak lama beliau meninggal. Duduk di Mekah, lahir di Mekah, minta maaf, lahir di Mekah, balik ke Malaysia, duduk di Malaysia, di nama tempat dia Lubuk Mabak. Kita ni tuan-tuan, kalau nak ngaji kitab ni, pertama kita kena kenal kitab tu. Keduanya kita kena kenal siapa dia muallif ataupun tok syekh yang mengarang kitab. Jadi bila kita kenal kitab ni, baru kita nak mengaji seronok. Baru kita nak mengaji, kita tahu sandaran kitab ni daripada ulama yang hebat pada satu ketika dahulu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, duduk di Lubuk Mabau, Kuala Kangsar, Perak. Lepas tu belajar di sekolah rendah. Lepas tu banyak belajar di pondok-pondok. Antaranya Madrasah Idrisiyah, Lani Mahad Idrisiyah, Kuala Kangsar. Itu dulu tempat mengaji Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Selepas tu beliau melanjutkan pelajaran ke pondok Tuan Husin Al-Masudi. Dan selepas tu pondok Syekh Ahmad Al-Fatani, Bukit Mentajam. Saya tak tahu pun nama lain pondok Syekh Ahmad Al-Fatani ni. Hak duk Mesriah lah ni nama sekolah lain. Pondok Mesriah tu duk cari juga. Sebab Syekh Ahmad Al-Fatani ni seorang ulama Fatani yang cukup hebat. Duduk dalam kalau kata kitab-kitab turas, kitab-kitab lama ni cukup banyak dikarang Syekh Muhammad Al-Fatani. Selain daripada tu, beliau belajar di pondok Tok Kenali di Kelantan dan balik ke Perak jadi guru agama. Tak habis tahun tu beliau melanjutkan pelajarannya ke Universiti Al-Azhar. Yang di sinilah bermulanya kehebatan orang kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini, sampailah dalam peringkat tertinggi, mendapat ijazah tertinggi ataupun ijazah aliyah tertinggi daripada Universiti Al-Azhar, dan merupakan anak pertama jati Perak yang pergi belajar di Mesir ketika itu. Selepas tu beliau berada di sana, beliau menyusun kamus. Waktu tu kamus tak ada yang kemas sampai hari ni. Yang kita tengok kamus yang senang, yang mudah bagi saya lah, kamus Idris Al-Marbawi.
kalau kita anak-anak kita mengaji bahasa Arab, memang kita syorkan beli kamus ni. Sebab apa? Kamus ni walaupun dia bahasa dia lama, tapi bahasa dia cukup, orang kata, mudah difahami dan mudah diikuti. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, sedikitlah tentang Syekh Muhammad Idris Marbawi. Dan seterusnya kita melihat kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Saya ambil daripada jilid yang ke-13 dan 14. Jilid yang ke-13 dan 14. Dalam ni, jilid ni menyentuh tentang yang bernama Abwabul, tajuk dia Abwabul Bir Wassillah, ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh baca apa no? Lepas ni kalau kata boleh beli kitab, cantik. No? Kita mengaji kitab sedap sikit, sebab ada kitab ni kita orang kata macam tengok muka orang, ada mata ada hidung. Kalau tengok muka orang tak ada mata tak ada hidung, saya takut lah, kan? Jadi kalau boleh beli kitab, kita beli kitab. Bermula bab, bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab kebaktian dan perhubungan rahim. Disinilah tempat bicaranya. Syekh Muhammad Idris Marbawi, Tok Syekh kita ni, beliau bila kata perkara, mesti beliau akan kata bermula bab kebaktian. Bermula, makna kata di sini al-buwabul bir wasilah ini, dia adalah lafaz bahasa Arab dia. No? Bila kata tajuk, dia mesti kena ada apa nama tajuk dia, mubtada khabar dia. Jadi di sini diceritakan tentang kebaktian dan perhubungan rahim. Di sini tempat bicaranya. Semuanya itu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata tuan-tuan sekalian, kitab Baharul Mazi ni ambil sandarannya pada Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi tau, kitab hadis daripada Imam Tirmizi. Boleh sebut Imam Tirmizi, boleh sebut Imam Tirmizi, boleh dua-dua tu. Jadi Imam Tirmizi boleh sebut, Imam Tirmizi pun boleh sebut. Jadi hadisnya diambil Bahrul Mazi ini daripada hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi. Sunan ni banyak. Sunan ni banyak. Kita duk baca ni sunan, kadang-kadang sunan ni hadis-hadis, himpunan hadis-hadis. Yang pertama dia Sunan Bukhari, Sunan Sittah. Yang masyhur dia Sunan Sittah, Sunan yang 6. Dan antaranya adalah hadis yang diriwayatkan ataupun kitab Sahihul Al-Bukhari. Bisa dengar? Sahihul Al-Bukhari. Sahih Bukhari ni martabat dalam ilmu hadis paling tinggi selepas mana rujukan Quran. Selepas mana Quran, dalam ilmu hadis martabat paling tinggi adalah Al-Imam Sahih Al-Bukhari. Sebab apa? Imam Bukhari ini, tuan-tuan sekalian, dia nak dapatkan hadis yang sahih ni, beliau ni pergi cari merata, pergi dapatkan kadang-kadang daripada orang yang paling dekat yang menerima hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah martabat Sahih Bukhari ini tinggi. Yang keduanya Imam Muslim, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Sunan Abi Daud. Jadi banyaknya tu, mana kata sebab itulah hadis-hadis ni ada martabat dia, martabat yang tertinggi, sahih. Ada yang dhaif. Dhaif ni macam mana? Kalau sahih kita tahu, kita boleh guna dia, kita boleh guna dia untuk kita dan untuk dijadikan hujah. Itu sahih. Tapi kalau dhaif boleh guna tak? Boleh kita gunakan, tapi syarat dia tak boleh guna untuk hujah, tak boleh guna untuk hujah. Faham tak? Kita nak cerita, kita nak pertahan hukum ni dengan menggunakan hujah hadis dhaif, tapi boleh guna dalam bentuk beramal.
boleh guna dalam bentuk beramal. Contohnya kitab Fadail A'mal. Kitab Fadail Amal ada yang sahih dan ada juga yang dhaif. Kita baca kan, kadang-kadang kita dengar orang tabligh baca kan, tapi bukannya haram. Bila orang baca kan, mari kita dengar ramai-ramai dia baca tu tak apa, kita pendengarkan pada orang dan kita beramal, tak ada masalah. Sebab tu semua tuntutan untuk amalan untuk diri sendiri, nak tambahkan apa orang kata amalan untuk diri sendiri. Tapi hadis dhaif kita tak boleh gunakan dia untuk melakukan hujjah kepada hukum-hukum ataupun masalah-masalah tertentu. Contohlah tentang masalah solat ni, contohlah solat, ada hadis Nabi suruh kita solat memang itu wajiblah solat, tapi ada juga hadis yang martabatnya dhaif yang suruh solat. Jadi kita tak boleh nak guna. Begitu juga orang kata hadis yang berkaitan dengan kelebihan makan kurma ke apa. Boleh kita nak makan kurma, memang itu amalan sunnah Nabi SAW. Tapi kita nak jadi hujah, kata hak ni betul-betul, hak ni betul-betul, tak boleh. Sebab apa? Ia adalah martabatnya kadang-kadang dhaif. Bukan kurma, minta anggur. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita kena faham tentang nak mengaji hadis ni. Boleh? No? Baik, insya-Allah. Masalah kebaktian itu ialah berbuat baik. Maka apa jua perbuatan baik dan budi, maka dinama akan dia kebaktian. Seperti menolong dengan harta atau tolong qudrat. Tolong harta, kita sumbang, bagi sumbangan untuk beli kapet ni, tolong dengan harta. Tapi kalau kata tolong dengan qudrat, macam mana pula? Kita tolong dengan qudrat, makna kata dengan tenaga kita. Kita mai surau, jumpa cikgu, kata saya ni duit pun tak ada, orang pun susah, nak kata duit banyak pun tak apa nak banyak, tapi saya nak tolong. Tenaga saya hak ada ni, saya nak tolong untuk bagi cantik surau ni kau, bagi apa kau, tolong dari segi qudrat. Tak apa, mai tolong jadi tok siap kau, ataupun mai tolong jadi tok imam kalau ada ilmunya. Jadi tak mengapa. Tolong itu sebahagian daripada kebaktian, tolong qudrat. Dan memberi ingat, mengajar dan menasihat, itu pun sebahagian daripada kebaktian. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan kita berpesan-pesan dengan kesabaran, sebahagian daripada kebaktian. Maafkan apa kesalahannya. Yang ni yang paling hebat. Nak orang khianat kepada kita, orang fitnah kita, Allahumma salli, orang marah kepada kita, orang aibkan kita, tiba-tiba satu hari orang yang kita kenal, memang dia ni fitnah kita, dia aib kita, dia berburuk kita di depan orang, tiba-tiba dia meminta maaf kat kita. Kita rasa berat, mudah ke berat nak terima? Payah juga setengah orang. Hang dah tipu, hang dah aibkan aku di belakang, fitnah aku, tiba-tiba senang-senang hang mai nak minta maaf ke aku, jadi payah juga. Jadi ini sebahagian daripada kebaktian. Dan memaafkan orang adalah sifat Nabi SAW. Antara kisahnya, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, bagaimana seorang wanita Yahudi bila kata baginda SAW duduk lalu depan rumah dia. Jadi wanita Yahudi ni dia buat macam-macam. Dia hina Nabi, disaja lempak sampah kat Nabi, nak bagi Nabi sakit hati. Tapi kan Nabi SAW sampailah hari yang berikutnya, wanita Yahudi ni dia tak lalu, dia tak nampak.
Lalu Nabi tengok tak mai buat kat Nabi, tak buat apa, tak ada depan rumah. Nak hina pun tak ada, nak keji. Sampai Nabi pergi tanya jiran dia tu. Hebat Nabi SAW. Nabi pergi tanya jiran dia, di mana wanita Yahudi ni? Jiran dia, abang, wanita ni dia ni jatuh sakit. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, ni kalau kita lah duduk tempat ni rasa macam mana? Nabi bila kata dengar wanita Yahudi ni sakit, Nabi buat apa? Ada Nabi nak kata bagi pada muka, Allah balaslah hang buat aku. Nabi tak kata macam tu. Nabi pergi ziarah dia. Nabi pergi jumpa dia, pergi ziarah dia. Wanita yang sakit yang duk hina Nabi ni, Nabi pergi ziarah dia. Itu akhlak Nabi. Betul lah kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak manusia ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kata Nabi SAW ni, bila kata wanita Yahudi ni sakit, pergi ziarah wanita Yahudi ni, tengok akhlak Nabi. Wanita Yahudi ni terus kata, inilah sifat seorang Nabi dan Rasul. Orang Yahudi, mereka lebih kenal Nabi Muhammad SAW daripada orang Quraisy ketika itu. Sebab apa? Sebab memang dah ada dalam kitab dah. Memang dah ada dalam kitab dah. Memang dah ada dalam kitab, apa nama Allah SWT? Kitab Taurat. Cerita tentang Nabi akhir zaman. Sebab itulah dalam peristiwa hijrah pun, orang yang mula-mula nampak terlibat Nabi jauh daripada Nabi nak sampai Madinah tu adalah orang Yahudi dulu. Dia naik atas pokok, dia boleh kenal dah cara Nabi berjalan. Mereka lebih kenal kita macam mana. Sebab itulah bulan ni, bulan Rabiul Awal, tak lama lagi happy birthday Maulid Nabi SAW. Ramai orang duk marah kadang-kadang buat apa benda bid'ah, benda mengarut, tak ada nas. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, sandaran kita kena malu dekat orang Abu Jahal. Ni nak cerita dia, kalau kita tak mampu untuk buat satu maulid, satu majlis maulid memperingati bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan muja seperti mana orang Yahudi dia puja, dia menganggap Uzair itu anak Tuhan, bukannya memuja seperti mana mereka menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Bukan macam tu. Kita bukan menganggap mereka Nabi SAW sebagai Tuhan. Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau beliau manusia biasa macam kita. Baginda SAW macam kita juga, manusia biasa. Tapi malangnya dalam masalah maulid ni, orang duk kata ni semua buat benda bid'ah. Bid'ah inilah yang dinamakan bid'ah hasanah. Abu Jahal bila Suhaibatul Aslamiyah ni merupakan seorang hamba yang pertama, yang ibu susu yang pertama sebelum Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama Suhaibah yang menyusu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kata Nabi SAW lahir je ke alam ini, orang yang pertama Suhaibah yang pi cepat-cepat jumpa Abu Jahal, pi bagi tahu dekat Abu Jahal. Abu Jahal ni, nak cerita Abu Jahal ni bukan kata nak kata dia ni baik ke apa, memang dalam terkutuk, tapi nak cerita dia Abu Jahal masa kata Nabi SAW lahir ke muka bumi, maka waktu tu Abu Jahal lah orang yang paling seronok. Abu Jahal dan Abu Lahab pak belakang Nabi. Abu Jahal lah paling seronok. Keseronokan Abu Jahal ini sampai dia tu membebaskan Suhaibatul, bebas terus dia daripada hamba, dan buat pula kenduri
100 ekor unta. Subhanallah. 100 ekor unta. Ni terima kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Terima kelahiran. Betapa seronoknya. Hai, kalau 100 ekor unta nak banding dengan lah ni macam mana? Tak agaklah. Seekor unta lah ni berapa ribu? Boleh tahu tak? Kalau kat Mesir tu dululah, masa sebelum saya lebih tu 5,000 seekor. 5,000. 100 ekor 50,000. Tu dia Abu Jahal. Kita main kat kita pula jadi payah nak sampai tahap kita membid'ahkan orang-orang yang nak meraihkan, memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam. No? Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, selain daripada itu, kita pun tahu bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat ke seluruh alam, seperti mana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan ya Muhammad melainkan rahmat ke seluruh alam. Baik, seterusnya cerita dekat memaafkan, sifat memaafkan orang adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan baginya, kita doa kat orang. Mendoakan baginya adalah daripada kebaktian juga. Orang Arab Mesir, ni orang Arab lah, tak tahu lah di Mesir, sebab saya duduk di Mesir. Dia ni orang Arab ni kasar perangai dia. Allahu Akbar. Tengoklah, kalau kata pi Arab, pi Mekah. Arab ni pun ada banyak kan. Pi Mekah, dekat kapal tu, nak naik kapal kalau Mesir ke Mekah, orang Mesir naik kapal je kebanyakan dia. Jadi hak paling hingat, hak paling riuh Arab Mesir. Tapi bagusnya mereka ni, Allahumma salli, suka doa Quran. Ni memang jumpa, Assalamualaikum, kita jumpa, kaifahal, alhamdulillah. Lepas tu habis-habis jumpa, habis-habis semak lah, okeylah, kita jumpa lagi, ila liqa ma'asalamah Rabbuna yusahil, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan. Kita tahu ni budaya kita tak ada. Kita faham baca doa lepas sembahyang, ataupun ada majlis syak-syak, kan, itu saja kita. Tapi dalam kehidupan kita cuba tengok, try, kita pergi jumpa orang, ataupun kita minta doa, orang doakan kita. Ini budaya yang kita kena buat. Lepas-lepas kita berjumpa sahabat-sahabat kita yang kita kadang-kadang jarang jumpa, ataupun kita jumpa guru-guru, ulama-ulama yang hebat, contoh-contohnya, no, kita main jumpa dia, ustaz ataupun sahabat mak, hang tolong doa kat aku sama. Apa susahkah kita? Sebahagian daripada kebaktian, sebahagian daripada amalan yang baik, iaitu mendoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Baik, kasih dan ikhlas kepadanya, tidak menyusahinya. Orang yang kasih, orang yang ikhlas dan tidak menyusahi orang lain adalah sebahagian daripada kebaktian. Baik, hubung rahim itu ada berpangkat-pangkat dan berdarjat. Sekurang-kurangnya berpeduli dan bertegur ia, dan jikalau dengan salam sekalipun. Baik, bila kata silaturahim ni, dia ada macam-macam kategori dia. Tapi yang paling baik kita bertegur siapa? Itu pun sebahagian daripada amalan silaturahim. Ini nak cerita dia tentang kebaikan dan juga silaturahim. Makna kata silah ni apa dia? Silah ni bahasa Arab. Silah ni dalam bahasa Melayu dia ni macam ni orang main. Jalan. Hubung, silah. Rahim maksud dia kasih sayang. Jadi kalangan kita dalam rumah ataupun dalam jemaah kita boleh buat amalan silaturahim yang disebutnya berambil peduli dan bertegur siapa sekurang-kurangnya dengan memberi salam. Hukum memberi salam wajib ke sunat?
sunat, tapi menjawab salam wajib. Taqra'us salam, Nabi kata, Nabi bagi tahu dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagilah salam ke atas orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Ni kita bagi salam, payah kadang-kadang. Bukan payah pun, bagi salam. Assalamualaikum, jumpa orang bersapa, bagi salam, itu adalah sebahagian daripada amalan yang baik. Maka bersalah-salahanlah yang demikian itu dengan sebab bersalah-salahanlah qudrat dan hajat, setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Dan jikalau tiada sampai sehabis-habis hajat dan qudrat sekalipun, tidak dinamakan memutus rahim jikalau